Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Dan saya Haryanti Jumetusen. Berita utama malam ini. Dengan bertaubat, seseorang akan memperoleh kebaikan dan keluasan rezeki. Expo Pesta Disember Brunei 2023 galak orang ramai berbelanja di negara sendiri. Sejak bulan Januari hingga 17 Disember, 355 orang telah memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam. 83 daripada jumlah tersebut terdiri daripada bangsa Iban. Bilangan saudara baharu bertambah apabila sebuah lagi keluarga berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka. Majlis Pengislaman berlangsung petang tadi di Kampung Sinaut, daerah Tutong. Saya mengucap Asyhadu alla ilaha. Akun anak Bada berumur 51 tahun kini dikenali sebagai Awang Abdul Basir bin Bada dan isterinya Vivian anak Matriban berumur 42 tahun memilih nama Islamnya sebagai Dayang Nur Vivianti Iftinan binti Abdullah Matriban. Sementara itu, anak mereka Aaron Adlin Ilyasa anak akun berumur 11 tahun kini dikenali sebagai Awang Aaron Adlin Ilyasa bin Abdul Basir. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Agama dan Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku Pegawai Daerah Tutong. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan banyak kebajikan dan keistimewaan kepada para hamba-Nya yang bertaubat. Bertaubat itu tidak hanya dilihat sebagai perbuatan memohon keampunan semata-mata, bahkan ia mengandungi banyak hikmah. Antaranya memperoleh kecintaan, menjadi penolak azab dan menerima jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperoleh kebaikan dan menikmati ganjaran serta keluasan rezeki. Perkara itu antara yang ditekankan dalam khutbah Jumaat bertajuk Pintu Taubat Sentiasa Terbuka. Terdapat beberapa langkah yang boleh dipraktikkan dalam membantu seseorang untuk menjernihkan jiwanya daripada sebarang kotoran dosa. Antaranya ialah, pertama, hendaklah meninggalkan tempat yang boleh mendorong seseorang melakukan maksiat, kerana kehadiran seseorang di tempat yang boleh mendatangkan dosa adalah amat bahaya kepada dirinya. Kedua, memilih kawan yang baik dan menghindari kawan yang tidak baik. Memang tidak dinafikan, kawan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kawannya yang lain. Ketiga, memperbanyak istighfar dan sentiasa menyesal terhadap dosa yang lalu. Kurang 2 minggu sahaja lagi, penggal persekolahan 2024 akan bermula. Petang tadi, 75 pelajar berumur antara 3 hingga 16 tahun menerima sumbangan berupa kelengkapan barang sekolah. Dianjurkan oleh syarikat Al-Hufaz Management dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dan Pusat Dakwah Islamiah, majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Penyampaian sumbangan disurahkan oleh Awang Haji Muhammad Luqman Al-Hakim bin Haji Hamdan, Ketua Pegawai Eksekutif Al-Hufaz Management. Para penerima terdiri daripada kalangan keluarga-keluarga yang dikenal pasti oleh JAPIM, khususnya keluarga yang kurang berkemampuan, dan pelajar yang menyertai projek Celik Al-Quran, kelas mengaji yang dikendalikan oleh Al-Hufaz Management yang dibiayai oleh tabung Baitul Al-Quran. Bagi membantu masyarakat kampung dalam mengurus dan memandikan jenazah, sebuah organisasi pertubuhan bukan kerajaan NGO
menyerahkan wakaf berupa peralatan tempat mengurus dan memandikan jenazah kepada pos dakwah Kampung Selapon, daerah Temburong. Majlis tersebut diadakan pagi tadi. Wakaf berkenaan merupakan satu set troli tempat memandikan jenazah. Penjarahannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Yusof bin Abdul Halim yang dipertua Majlis Kesejahteraan Masyarakat kepada Awang Haji Muhammad Saleh Deki bin Abdullah, pemangku Imam Pos Dakwah Kampung Selapon. Dengan memiliki kemudahan ini, ia dihasrat dapat memudahkan pengurusan jenazah di pos tersebut dan sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mempermudahkan khususnya duka kepada saudara-saudara baru di Kampung Selapon ini. Kebudayaan negara Brunei Darussalam antara diterjemahkan dalam pameran lukisan hasil pelukis tempatan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Belas pengusaha menyertai One City Expo 2023 yang dianjurkan sempena Pesta Disember Brunei 2023. Diadakan selama 11 hari sehingga 1 Januari 2024, Expo antara lain memberi peluang kepada para pengusaha untuk mempromosi jualan mereka selain menyokong syarikat-syarikat tempatan. Berlangsung di pusat membeli belah One City, Expo turut menggalakkan orang ramai untuk berbelanja dalam negara, di samping sebagai tarikan kepada para pelancong yang sedang berada di negara ini. Expo dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Kami ada menjual tudung square sama tudung shawl yang didesain oleh lokal. Boleh datang ke sini, ada Expo One City untuk support barang-barang lokal di sinilah. Orang ramai silakan datang untuk menyokong syarikat dan produk tempatan. Kebudayaan Brunei antara yang dipamerkan pada pameran lukisan yang berlangsung di Kompleks Membeli Belah Mabuhay. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga 27 Disember ini. Pameran dibahagikan kepada dua siri bertajuk Hijau dan Nanyang Chinese Ink Painting Exhibition. Lukisannya adalah tentang budaya Brunei. So, jadi ini satu positive comment dari tetamu. Dan juga ini juga pameran bukan saja tentang lukisan tetapi juga tentang cerita-cerita kisah-kisah yang nenek moyang kami dari dulu share sama kami. Jadi dari satu generasi ke satu generasi. Jadi ini pameran lukisan tetapi ia juga satu sharing tentang stories dan budaya. Ratib Al-Atas tentunya mengandungi banyak rahsia yang bermanfaat bagi setiap umat Islam yang mengamalkannya. Bagi menggalakkan setiap warga kerja mengamalkannya, Makan Ceria Sdn Berhad mengadakan Majlis Bacaan Ratib Al-Atas. Majlis berlangsung di sebuah restoran di Kampung Sungai Hancing. Majlis mingguan membaca Ratib Al-Atas giat diadakan setiap hari Jumaat sejak tahun 2017. Dengan mengadakan bacaan ratib ini, syarikat berkenaan bukan hanya berpeluang untuk memberikan khidmat kepada komuniti, bahkan memberikan peluang kepada setiap warga kerjanya untuk sentiasa mengamalkan bacaan ratib Al-Atas agar sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Harapan kami untuk supaya memberikan program ini dapat memberikan impak yang positif lah terhadap masyarakat di luar, dan kami juga berbesar hati kerana dengan adanya program ini kami dapat memberikan berbagi rezeki setiap minggu khususnya pada setiap hari Jumaat lah. Beberapa tindakan diambil dalam satu operasi bersepadu sakat dilaksanakan oleh para pegawai penguatkuasa undang-undang di negara ini. Operasi kali ini menyasarkan beberapa buah rumah sewa di Mukim Berakasih.
Hasil operasi 18 warga negara Bangladesh ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Sebegawan bagi siasatan lanjut. Dari jumlah tersebut, 17 orang gagal menunjukkan dokumen perjalanan yang sah semasa pemeriksaan dijalankan. Manakala itu, seorang daripadanya dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa setelah pasnya mansuh. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Elektrik mengambil tindakan memotong pendawaian elektrik ke atas 2 buah rumah sewa yang diperiksa kerana tidak mengikut panduan keselamatan elektrik dan pendawaian yang dilakukan oleh pemborong yang tidak berdaftar. Manakala Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan Kementerian Pembangunan pula mendapati kesalahan membangun tempat tinggal tanpa kebenaran.